Selamat sejahtera para pelajar. Pada kali ini kita akan masuk bab 3 berkaitan dengan konflik dunia dan pendudukan Jepun di negara kita. Konflik dunia ini merangkumi Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia yang Kedua. Kesan daripada perkembangan imperialisme dan nasionalisme. Dan kemudian kita melihat kemarahan tentera Jepun dan juga bagaimana kedatangan Jepun telah menyemarakkan juga semangat nasionalisme di kalangan rakyat. Jadi dalam bab ini ia mengandungi 9 subtopik utama. Kita akan bincangkan satu persatu kemudian nanti. Seterusnya pelajar kita lihat 3.2 pula. 3.2 ini adalah mengenai Perang Dunia. Jadi Perang Dunia ini adalah terbahagi kepada dua, iaitu Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia yang Kedua. Jadi daripada latar belakang Perang Dunia ini sebenarnya kita melihat bahawa Perang Dunia ini berpunca daripada perkembangan nasionalisme di negara Eropah yang kemudiannya membawa persaingan kepada kuasa imperialis untuk mempertahankan kepentingan masing-masing. Jadi persaingan inilah yang kemudiannya telah membawa kepada berlakunya Perang Dunia yang Pertama pada tahun 1914 hingga 1918 dan kemudiannya Perang Dunia yang Kedua pada tahun 1939 hingga 1945. Okey, kita mulakan dengan Perang Dunia yang Pertama dahulu. Perang Dunia yang Pertama berlaku disebabkan oleh pelbagai faktor lah. Disebabkan oleh pelbagai faktor. Antaranya termasuklah persaingan kuasa imperialis, pembentukan Pakatan Ketenteraan dan juga rantau Balkan. Krisis rantau Balkan. Tetapi peristiwa yang mempercepatkan berlakunya Perang Dunia yang Pertama ini adalah kisah pembunuhan putera mahkota Austria-Hungary, putera mahkota Austria-Hungary yang telah dibunuh oleh seorang pemuda Serb. Dan inilah yang telah membawa dan mempercepatkan Perang Dunia yang Pertama. Jadi dalam Perang Dunia yang Pertama ini, ia terbahagi kepada dua kuasa yang bertelagah, yang melawan. Yang kita sebut pertama ialah kuasa tengah, yang kedua ialah kuasa bertiga atau kuasa berikat. Jadi negara yang terlibat dalam kuasa tengah ini terdiri daripada negara Jerman, Austria-Hungary dan kemudian kemasukan negara Bulgaria dan Turki. Manakala kuasa bertiga pula dianggotai oleh negara Britain, Perancis, Rusia dan kemudian disokong pula oleh negara Serbia, Itali, Romania, Portugal, Greece dan Amerika Syarikat. Jadi selepas tamatnya Perang Dunia yang Pertama, maka berlakulah pula Perang Dunia yang Kedua. Jadi Perang Dunia yang Kedua ini pula berlaku. Perang Dunia Kedua ini pula berlaku melibatkan dua kuasa yang bertelingkah pula, iaitu kuasa paksi dan kuasa bersekutu. Jadi antara negara yang terlibat dalam kuasa paksi ialah negara Jerman, negara Itali, negara Jepun. Manakala kuasa bersekutu pula ialah negara Britain, Amerika Syarikat, Perancis dan Rusia. Okey para pelajar, tadi cikgu telah bagi tahu bahawa ada beberapa sebab yang membawa kepada berlakunya Perang Dunia yang Pertama.
Okey, antaranya ialah persaingan kuasa imperialis, Pakatan Ketenteraan dan krisis rantau Balkan. Jadi krisis rantau Balkan inilah yang telah mempercepatkan ataupun yang mencetuskan kepada berlakunya Perang Dunia yang pertama, iaitu peristiwa pembunuhan ke atas Archduke Ferdinand, iaitu putera mahkota Austria-Hungary dan isterinya Sophie oleh pemuda Serb. Dan ini kemudian telah membawa kepada campur tangan negara-negara luar hingga akhirnya berlakunya peperangan. Jadi anda boleh lihat di mana letaknya negara Austria-Hungary, ini ialah Empire Austria-Hungary, dan di bawahnya ini ialah negara Serb. Okey, dan kisah yang berlaku antara dua buah negara ini kemudian telah menarik negara-negara sekitar di Eropah untuk terlibat dalam peperangan tersebut. Okey, kita lihat dari masa Perang Dunia yang Pertama. Selepas peristiwa pembunuhan pewaris tahta Austria-Hungary itu yang berlaku pada tahun 1914, dan ini telah membawa dan menyebabkan Austria-Hungary dan Jerman mengisytiharkan perang ke atas Serbia. Jadi Austria-Hungary dan Jerman ni dia adalah sekutu yang rapat. Maka tindakan pemuda Serbia itu telah menyebabkan negara tersebut mengisytiharkan perang ke atas Serbia. Tetapi Rusia telah memberi bantuan ketenteraan kepada Serbia. Okey, jadi dia tak biarkan Serbia tu kena serang Soviet, maka Rusia telah memberikan bantuan ketenteraan. Dan ini yang menyebabkan Jerman mengisytiharkan perang pula ke atas Rusia. Jadi Rusia terlibat, maka Jerman pun mengisytiharkan perang ke atas Rusia. Dan Jerman telah memerangi Perancis melalui Belgium kerana menyokong Rusia. Jadi Perancis ni menyokong Rusia, maka Jerman pun serang Perancis. Tapi dia tidak serang straight kepada negara Perancis, dia lalu negara Belgium dulu dan baru dia serang Perancis. Dan tindakan ini menyebabkan Britain pula campur tangan. Apa Britain campur tangan? Sebab Jerman telah menceroboh Belgium. Dan ini kalau kita lihat mula-mula ditarik Rusia, kemudian ditarik Belgium, kemudian ditarik Britain. Perancis juga terlibat. Dan Turki akhirnya turut serta dalam peperangan tersebut, dan Turki telah memihak kuasa tengah, iaitu negara Jerman dan Austria-Hungary. Okey, kemudian Itali pula turut serta, tetapi Itali telah bergabung dengan negara Britain dan Rusia. Dan Amerika pula turut serta dalam peperangan tersebut. Amerika jauh di barat terlibat juga, dan Amerika telah memihak kepada Britain dan Rusia. Maka berlakulah perang tersebut, namun pada tahun 1918 Perang Dunia Pertama tamat. Okey, baiklah para pelajar, selepas anda mengetahui mengenai perjalanan peristiwa Perang Dunia yang Pertama, kita kembali kepada faktor-faktor yang membawa kepada berlakunya Perang Dunia yang Pertama. Tadi cikgu telah pun memberitahu secara rimpas lalu tentang 3 faktor-faktor yang membawa kepada berlakunya Perang Dunia Pertama. Sekarang kita lihat lebih terperinci mengenai faktor-faktor tersebut. Yang pertama adalah persaingan kuasa imperialis. Jadi kuasa-kuasa imperialis ini ialah kuasa-kuasa penjajah. Penjajah ini dia bersaing, berlumba-lumba kerana mendapatkan bekalan bahan mentah. Jadi pada masa itu Eropah sedang mengalami revolusi perindustrian, maka mereka memerlukan bahan mentah yang banyak dari negara-negara lain.
Jadi menyebabkan mereka berlumba-lumba untuk meluaskan penjajahan mereka. Okey, jadi bahan mentah yang penting seperti biji besi, biji timah, petroleum dan arang batu. Faktor yang kedua adalah terbentuknya pakatan ketenteraan. Jadi adanya blok-blok pakatan tentera yang menyebabkan mereka boleh bergabung tenaga. Jadi wujudnya pakatan ketenteraan ini telah menyebabkan wujudnya juga blok pengaruh, iaitu pakatan tentera dan pakatan bertiga. Jadi daripada persaingan mendapatkan kawasan pengaruh ataupun tanah jajahan, namun akhirnya mereka telah berakhir dengan peperangan. Dan faktor yang mempercepatkan ialah mengenai krisis rantau Balkan, yang cikgu dah terangkan tadi, iaitu peristiwa pembunuhan pewaris tahta Empayar Austria-Hungary oleh pemuda Serb. Jadi kenapa Perang Dunia Pertama tamat? Perang Dunia Pertama tamat apabila Amerika Syarikat mulai campur tangan. Okey. Jadi apabila Amerika Syarikat campur tangan dalam peperangan tersebut, maka ia telah menyebabkan Pakatan Bertiga telah menang dalam peperangan tersebut. Jadi apabila Pakatan Bertiga menang, maka Jerman dan sekutunya kalah. Dan ini telah membawa kepada beberapa siri persidangan dan perjanjian damai. Jadi antara persidangan yang diadakan ialah persidangan damai Paris pada tahun 1919. Okey, apa dia persidangan damai Paris ini? Persidangan damai Paris ini adalah untuk membincangkan syarat perdamaian selepas perang. Okey, membincangkan syarat perdamaian selepas tamatnya perang. Persidangan ini juga untuk memastikan Jerman tidak lagi menjadi ancaman kepada keamanan di Eropah. Jadi Jerman terpaksalah menandatangani perjanjian untuk gencatan senjata. Untuk gencatan senjata. Dan persidangan damai ini juga telah melahirkan deklarasi 14 perkara Woodrow Wilson. 14 perkara Woodrow Wilson. Jadi apa yang terkandung dalam deklarasi ini? Iaitu ia merangkumi dua prinsip utama. Pertama, negara itu ditentukan oleh rakyatnya sendiri. Nasib negara itu ditentukan oleh rakyatnya sendiri. Yang pertama ialah sempadan negara mestilah berasaskan kepada bangsa. Negara adalah berasaskan kepada bangsa. Dan ini akhirnya telah membawa kepada pecahnya empayar-empayar. Seperti Empayar Austria-Hungary, Empayar Turki Utsmaniyah dan sebagainya. Yang kedua ialah Perjanjian Versailles. Perjanjian ini ditandatangani pada 28 hari bulan 6 tahun 1999 dan ia ditandatangani antara Pakatan Bertiga dengan Jerman. Okey. Jadi Jerman yang kalah dalam perang itu bersetuju. Pertama, bertanggungjawab terhadap kemusnahan yang berlaku akibat perang. Okey, Jerman bertanggungjawab. Yang kedua, terpaksa membayar pampasan kepada Pakatan Bertiga. Bayar pampasan. Yang ketiga, saiz angkatan tenteranya dihadkan atau dikecilkan. Dan yang keempat, menyerahkan wilayah dan tanah jajahannya kepada Pakatan Bertiga. Jadi, Jerman yang luas itu akhirnya pecah menjadi negara yang lebih kecil. Kerana wilayahnya dan tanah jajahannya telah diserahkan kepada pihak.
Selepas tamatnya Perang Dunia yang Pertama ini, tentulah ada kesan-kesannya. Jadi kita lihat apakah kesan Perang Dunia yang Pertama ini. Yang pertama, runtuhnya sistem beraja di Barat. Ya, sebelum ini, negara-negara Barat mempunyai sistem pemerintahan monarki atau sistem pemerintahan beraja. Tetapi apabila berlakunya perang, maka sistem monarki ini telah tumbang, ya, telah runtuh. Antaranya negara Jerman sendiri. Ya, apabila rajanya Kaisar Wilhelm II terpaksa turun tahta dan Jerman menjadi kerajaan republik. Austria-Hungary, tamatnya pemerintahan dinasti Habsburg. Dan daripada Empire Austria-Hungary yang besar itu, maka terbentuknya negara-negara yang baru. 7 negara baru terbentuk daripada pecahnya pemerintahan dinasti beraja Austria-Hungary. Rusia, ya, satu negara yang besar juga, mengalami kejatuhan pemerintahan beraja, ya, Tsar Nicholas II, apabila kerajaan komunis di bawah Vladimir Lenin mengambil alih pemerintahan. Jadi Rusia juga menjadi sebuah negara republik. Empayar Turki Uthmaniyah juga, ya, telah berpecah belah. Maka Sultan Mehmed yang ke-6 telah digulingkan dan akhirnya Turki juga menjadi sebuah republik dan diketuai oleh Mustafa Kemal Atatürk. Yang kedua ialah munculnya negara baru, iaitu apabila Empire Austria-Hungary runtuh, maka daripada tanah jajahannya itu terbentuknya negara-negara baru, ya, seperti Austria, Hungary, Czechoslovakia, Yugoslavia dan beberapa negara yang lain. Rusia sendiri, ya, Empire Rusia sendiri telah berpecah dan membentuk negara baru seperti Poland, Estonia, Latvia dan Lithuania. Dan Empire Uthmaniyah juga telah muncul negara baru seperti Lebanon, Syria dan Iraq. Jadi munculnya negara baru ini apabila empire yang luas, yang ada banyak wilayah dan tanah jajahan telah menuntut pembentukan sebuah negara sendiri berasaskan bangsa. Dan yang ketiga ialah kesan Perang Dunia Pertama ini terhadap tanah Melayu sendiri, ya, di mana kebangkitan nasionalisme orang Melayu telah disekat oleh penjajah British dan raja-raja terpaksa menandatangani pengisytiharan perang yang menyokong dan taat setia kepada British. Dan undang-undang yang berkaitan dengan perang diluluskan oleh British, malah British telah memanipulasi ekonomi negara seperti biji timah dan getah untuk membiayai operasi perang British, ya, dalam Perang Dunia